Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa 'ala al-'aqili an yuksira min dhikriha mustahdiran lima ihtawas 'alayhi min aqaidil iman. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia pula ihsan dia, pemberian daripada dia semata masih hidupkan kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dialah yang boleh menghidup dan mati. Yang asal kita ni mati, dialah yang hidupkan kita. Alhamdulillah, dihidupkan kita pula, lahir daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Limpah kurnia pula ihsan Allah Ta'ala, dimudahkan kita untuk ikut agama Islam, ikut ajaran Islam, boleh dalam keadaan taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia lagi. Dia bukan saja beri kita Islam, dia beri kita iman, diberi hidup hati sanubari kita, hidup qalbi kita, sedar diri kita, Allah pencipta, sedarkan kita keesaan dia dari sudut zat, sifat, perbuatan dia, pemilikan dia. Kita semua milik dia. Dia cipta kita, dia yang milik kita. Alhamdulillah, dia beri pada kita lembut hati sanubari, suka pada tempat majlis yang Rasulullah gemari. Alhamdulillah, diberi kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa berada dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah, diberi pada kita satu kesempatan bagi ini untuk insya-Allah kita nak sambung bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Insya-Allah tengok gaya kitab tu, tempat tu kita khatam kitab pagi ni. Kata musannif rahimahullah ta'ala, fa'ala al-'aqil an yuksira min zikriha mustahdiran lima ihtawas 'alaihi min aqaidil iman. Ini sedikit nasihat daripada pengarang kita setelah dengan apa kita bicara dalam kitab ni, kelebihan yang terdekat mengenai ringkasnya perkataan la ilaha illallah yang dia ada 7 kalimah, ada 24 huruf, dengan makna yang melengkapi seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang daripada Allah Taala tu, tersimpul di dalamnya, yang dengan itu dia nak nasihat kita dengan apa yang telah kita belajar di atas makna dia yang begitu mendalam. Kata dia, maka sayugianya atas orang yang berakal. Jadi nasihat dia pun kata dia orang berakal lah. Jadi faham tu, siapa tak ada akal tak usah peduli lah apa dia nak kata ni. Tajam bahasa dia tu. Sayugianya atas orang yang berakal, bahawa membanyakkan daripada menyebut akan dia, akan kalimah la ilaha illallah ni, hal keadaannya orang yang berakal ni menghadirkan bagi barang yang meliputi atasnya. Jadi kita ni insya-Allah orang berakal,
Berakal bukan saja berakal cari makan minum. Subhanallah. Astagfirullah. Tapi akal kita adalah dengan boleh faham dan kenal Allah Ta'ala walaupun tak nampak dengan mata. Tapi boleh disuruh dengan hati sanubari kita. Sebab kita belajar lepas dah. Makhluk adalah natijah daripada af'al Allah Ta'ala. Kita ni hasil daripada perbuatan Allah. Jadi semua makhluk ni sepatutnya di atas faham kita dalam bab akidah ni, lihat je diri kita, kita kenal Allah jadikan aku, Allah cipta aku, Allah milik aku, Allah takbir aku, Allah menentu aku, Allah rezekikan aku, Allah ni milik aku ni adalah anugerah dia yang dijadikan aku, dengan ni aku hidup, aku ada, aku memiliki sesuatu, bukan milik aku pemegang amanah apa yang diberi pada aku. Kederat pun beri amanah hidup, ilmu, akal, fikiran, kederat, pendengaran, penglihatan, semua amanah. Bahkan batang tubuh kita pun adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang berakal sepatutnya sebut je la ilaha illallah ni. Makhluk tak ada memiliki sifat ketuhanan, makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Wujud kita pun istilahnya numpang wujud Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan kita, tak wujud kita. Allah lah hakiki wujud. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Kita ni asal tak ada, Allah lah bagi ada kita. Jadi kita orang yang berakal ni sepatutnya membanyakkan menyebut akan la ilaha illallah ni. Hal keadaannya menghadirkan bagi barang yang meliputi atasnya, atas kalimah syahadah ini. Apa dia yang meliputi dalam kalimah syahadah ni? Iaitulah daripada segala simpulan iman. Wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, fi'lum mungkin, autarkuhu. Tu khas nampak ketuhanan. Sebalik daripada 20 tu, apa dia? Adam, hudus, fana, mumasalah lil hawadis, qaimun bil ghair, ta'addud, al-ajzu, karahah, al-jahlu, al-mautu, al-samamu, al-bukmu, al-ama, kaunuhu jahilan, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu ajizan, kaunuhu mayitan, kaunuhu a'ma, kaunuhu abkam, absam. Semua itu adalah mustahil pada Allah Ta'ala. Tanzihkan dia daripada segala kekurangan tersebut. Jadi semua itu ada terkandung dalam la ilaha illallah ni. Sebut dia, sekurang-kurangnya kata dia menyebutnya pada segala fuqaha. Jadi huraian dia lah, syarahan bagi pengarang. Matan asal tak ada. Mengikut kata ulama fiqah, sekurang-kurang sebut dia 300 kali pada sehari semalam. Jadi faham kurang pada tu, atau istilah dia berakal ni macam tak berakal lah kita. Mudahan apa yang kita buat, kita susun, kita duk zikir tu, memang ada kalau ikut 300 kan. Ada lepas zuhur, lepas asar, lepas subuh ni. Kalau tak tambah pun, tapi jangan duk tidur lah masa zikir tu. Jangan tak zikir masa zikir. InsyaAllah memang ada 300. Ni kata siapa? Fuqaha. Istilah fuqaha ni, bila dia sebut yang ni sekurang-kurang, maksudnya ni memang angka habis kurang. Kalau tengok ikut as-sufi, ahli sufi, as-sufiyin, fuqaha ni atau istilahnya orang yang hukum zahir, tak tengok secara batin perjalanan tauhid, tapi tengok zahir yang atas. Aqil an yuksira min zikriha, ambil kaedah lughah ya. Banyak kata banyak zikir ni, sekurang-kurang banyak tu apa? Atas jalan fuqaha 300.
Kalau atas jalan sufi banyak ni macam mana? Banyak ni dia bukan kira 103, tapi dia intibah zaman 24 jam sehari semalam. Macam mana banyak sebut Allah Ta'ala 12 jam. Baru banyak. Kalau 12 jam pun lebih 12 jam. 12 jam sama, bukan banyak. Sikit atas kaedah sufiyin munafik. Oh main. Kita kalau tengok syarah ulama-ulama tu, kita ni masalah lagi. Dari sudut hidup kita ni, apa yang nak diisi kan. Kita ni, kalau ulama-ulama yang pakar-pakar khasnya dalam bab ilmu batin ni, kita ni kena cop macam-macam lagi. Cop sifat-sifat yang mazmumah. Quran bagi isyarat macam mana? Allahumma salli. Orang yang beriman ni, dia perintah Allah Ta'ala, Allah perintah kita uzkurullaha zikran katsira. Kamu ingatlah Allah Ta'ala sebagai ingatan banyak. Di sebalik daripada ingatan banyak ni, ingat sikit. Orang ingat sikit ni macam mana? La yazkuruna Allah illa qalila. Ni sifat orang munafik. Orang Ta'ala cerita dalam Quran, tak ingat Allah melainkan sedikit. Takut kita dengar tu. Jadi maksudnya apa? Nak jadi orang beriman ni banyak ingat Allah Ta'ala, sikit ingat Allah Ta'ala, munafik. Kena keluar diri kita daripada munafik. Tambah kita tahu apa ciri-ciri munafik. Jadi kalau tengok sekali lalu ayat Quran tu, ciri munafik ni, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bangun nak semayang, bangun malas. Tak semangat langsung nak solat. Wala yazkuruna Allah illa qalila, dan dia tak ingat Allah Ta'ala ni melainkan hanya waktu yang sangat sedikit. Atas kita sebut fuqaha, atau ambil kaedah tafsir tu, sikit ni apa? Kurang 300. Kaedah sufiyin macam mana? Faham sikit ni? Kalau dengan bahasa zaman lah, 12 jam, tak cukup 12 jam. Ui. Kalau katalah tolaklah tidur, okey, tolaklah tidur. Bolehlah tidur 8 jam. 16 jam lagi baki, 8 jam. Ke atas, kena ingat Allah Ta'ala. Yang baki, kalau kurang daripada 8 jam, tolak tidur dah tu. Macam mana? Munafik lagi. Kita ni banyak lagi cop-cop sifat-sifat yang mazmumah kat kita ni. Bahkan bukan calon-calon sifat tu, munafik tu. Satu, dengan apa yang telah kita belajar sikit sebanyak, ambil faham apa tuk-tuk guru kita sebut. Zikir tu, atau disebut 300, itu zikir mulut. Kalau sufiyin, dia bukan saja zikir mulut, tapi zikir hati. Zikir hati ni macam mana? Kita sedar ke Allah Ta'ala dalam diri, perasankan kat dia. Zikir itulah yang boleh dapat 24 jam. Zikir mulut memang tak boleh dapat 24 jam. Nak dapat sejam, 2 jam pun susah. Apatah lagi nak dapat 8 jam, nak dapat 12 jam, nak dapat 24 jam. Mulut ni kalau duk kumat kamit zikir je, rasa saya jam. Rasa saya pun tak ada lah rajin zikir macam tu kan. Pasal mulut kita ni dia ada perlu waktu rehat. Mulut perlu ada rehat. Mata pun perlu ada rehat, betul kan? Jasad kita pun ada rehat. Tangan pun perlu ada rehat. Tangan ni tak salah je, buat macam ni sudah. Jari sudah lah macam ni. Tak ada rehat macam 12 jam boleh. Mulut tak ada rehat je. Letih tak? Letih tak? Yang tak letih ni apa? Letih. Satu sufiyin, banyak dia tu, dia bukanlah menafikan amalan zahir zikir 300, faham tu, atas fuqaha 300 kena cari. Lepas tu macam mana? Qalbi tu kena tambah. Jadi kaedah qalbi ni macam mana? Itu antara telah kita belajar lepas, bahasa pun saya sebut tadi awal, apa dia? Makhluk natijah Allah Ta'ala.
Nah, makhluk ni, kita ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Itu macam mana nak banyak zikir Allah Ta'ala? Tengok je Rabin, Allah jadikan aku. Alhamdulillah. Ni sedar menafas ni. Alhamdulillah boleh menafas. Ada kawan-kawan kita pakai oksigen. Ada yang tak keluar hospital lagi. Ada yang orang minta kita semayang hajat apa ni. Alhamdulillah ada yang tak masuk, tak ditidurkan, keluar dah pada ICU. Pakai pernafasan lagi. Kita ni tak ada pakai pernafasan pun elok je. Jadi apa kita punya kewajipan atas kita faham la ilaha illallah ni? Allah hidupkan aku. Allah bagi aku bernafas. Bukan oksigen menghidupkan aku. Membahasakan oksigen, bantuan pernafasan, apa lagi ya? Makan, minum, matahari, bumi, langit, wang ringgit, tempat tinggal, pakaian. Ni semua apa? Majazi je atas kata menunaikan segala hajat kita. Yang tunaikan segala hajat kita ni siapa? Allah. Dia bagi hidup aku, dia bagi sihat aku, dia bagi melihat aku. Dia bagi cahaya kat aku, dia bagi bumi kat aku, dia bagi pakaian kat aku, dia bagi isteri kat aku, dia bagi anak kat aku. La ilaha illallah ni sufiunnya cara. Kalau fuqaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia punya tahap pahaman tu beza . Bukan saya nak bezakan fuqaha dengan sufiin. Biasanya fuqaha juga adalah sufiyun. Sufiyun juga adalah ulama faqih kan. Dua ni kombinasi mana boleh tinggal. Takkan nak jadi ahli sufi saja. Tak ada bekah, gila apa. Bahkan dia akan jadi zindik, seolah-olah nak baikkan hati tapi zahir tak menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala. Dan begitu juga jangan menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala tapi hati sebenarnya Allah Ta'ala tak kenal pun dalam hati. Jangan gitu kan. Dua-dua keadaan ni kurang ke sebab kekurangan. Atas istilah ulama, ada fiqh tak ada tasawuf, naqis. Ada tasawuf tak ada fiqh, zindik terus. Menipu lah. Takkan nak kata hati baik tapi perbuatan tak baik. Satu kata ulama-ulama fiqh dalam bab ni, Imam Malik apa ada kita pernah sebut. Dia kata walam wa man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa istilahnya berfiqah, berhidup bersyariat zahir tapi batin tak hidup, fasik namanya. Wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah wa lam faqad tazandaq. Siapa yang konon dakwa ada tasawuf tapi fiqah zahir out of order, macam mana? Faqad tazandaq, zindik nama dia. Wa man yatasawwaf wa tafaqqah faqad tahaqqaq. Siapa yang bertasawuf, fiqah, batin, zahir, dua-dua hidup, faqad tahaqqaq, inilah sebenar, tahqiq, kejap, mantap. Itulah bahasanya. Jadi fuqaha 300 kali pada sehari semalam dan sekurang-kurangnya pada ahli tasawuf 12,000. Tu 12,000 tu apa? 12 jam lah. Atas isyarat ulama. Yang 12,000 tu bukan perjalanan, kalau nak kata zahir pun satu hal, tapi atas sufi dia lebih pandang pada qalbi. Nak arif pada Allah Ta'ala. Jadi keadaan arif pada Allah Ta'ala ni macam mana? Tu yang hadirkan apa maksud la ilaha illallah tu. Apa dia? Makhluk. Letakkan tempat makhluk. Allah. Letakkan pada ketinggian kedudukan Allah Ta'ala. Makhluk sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Hati sanubari ni kena ada rasa aku berhajat hanya pada Allah Ta'ala. Makhluk atas rupa dan laluan saja. Itu sufi punya jalan. Itu ahli tauhid punya jalan. Ahli tauhid memang kena hidup macam ni. Kita tengok cahaya matahari, nampak matahari, nampak lampu bagi cahaya. Ahli sufi, ahli tauhid macam mana? Allah bagi cahaya kat aku. Baru ahli tauhid. Ahli tauhid ni sentiasa dikenal hakiki dan majazi. Kita bab ni lah lemah tuan-tuan. Tuan-tuan saya tak tahu lah, saya sebut saya lah. Lemah kita. Terlalu nipis lah kita punya perasaan keimanan pada Allah Ta'ala ni. Terlalu nipis lah. Nipis sangat. Bahkan jangan kata kita duk tengok matahari, tengok bulan, tengok langit, tengok bumi. Duk zikir la ilaha illallah tu pun terlalu nipis sangat.
yang memang kita boleh dalam sentiasa sedar, apa istilahnya, penuh konsentrasi dengan sedar dan berakalnya, apa yang sebut, yang full precaution, kita sedar kita Allah ni Allah ilah, Allah ada uluhiyah, Allah la ilah, dialah Tuhan, dialah wujud, dialah wajib wujud, dialah wujud yang qadim, dia baqa wujud, aku ni asal tak wujud, dia yang wujud. Nak sebut la ilaha illallah dengan sedar macam tu. Alamak, nipisnya. Memang kena seriously betul-betul tu. La ilaha illallah. Tuan-tuan, saya tak tahu, saya sebut saya lah. La ilaha illallah. Tu pun kedekat kita kan terbatas kan. Masuk 20, 30, 40 dah seluar. Suara pun dah tak kuat dah. Sebut pun dah tak apa betul lah kan. Kalau jasad ni pun dah tak apa sedar, hati sanubari lagi ya, melayang. Allah, tu saya kata lemahnya kan kita ni. Saya sebut kita tu minta maaf lah, saya masukkan tuan-tuan sekali dengan saya. Tapi saya nak sebut saya lemahnya saya ni. Tuan-tuan kalau boleh dapat segar bugar iman, doa lah sama kat saya. Allah, saya tak boleh lajak sebut ni, saya sebab lah saya. Memang lemah sangat, boleh rasa sangat lemah saya kan. Allah. Baik, 12,000. Jadi kita ni kalau tak ada angka 12,000 tak usah panggil ahli sufi, malu. Malu. Bahkan tak ada 300 macam mana? Ahli fiqah pun tak usah panggil. Untuk panggil apa? Kasar sikit nak sebut, panggil ahli apa? Kalau tak bukan ahli fiqah, ahli fasik, ahli ghaflah, ahli lalai. Nak kata apa, ngaku je lah. Ngaku je lah. Memang lalai lah. Untuk macam mana? Usahakanlah kurang-kurang 300, masih bagi selesai. 300 tu pun cakap rare, orang kata apa? Mentah-mentah, mulut je, hati tak hadir pun. 300 lah untuk sekurang-kurang ahli fiqah. Bagi lah 300 lah. Ya bodoh-bodoh masa mana bila pun. Nak 12,000 ni ada kita kena lalu satu pelajaran lain dari sudut macam mana untuk duduk tafakur. Dengan tu kita faham dan letakkan makhluk, tempat makhluk, Allah, kedudukan Allah. Tahu tak, sentiasa sedar fakir. Aku nak berjalan ni pun alhamdulillah. La quwata illa billah. Boleh pakai baju sendiri, la haula quwata illa billah. Ada orang kena urus bawa pergi bilik air, nak pergi kencing berak pun tak boleh basuh dah, orang lain basuhkan, orang lain gosokkan, orang lain gunyohkan. Pakaian pun orang lain pakaikan. Kita ni boleh semua lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sufi punya jalan. Dan memang kita nak hidup pun takkan cara ahli fiqah je. Mestilah nak pergi sufi. Kita makan nasi pun sufi. Faham tak maksud saya makan nasi sufi? Makan nasi ni, makan jolok mulut ke dengan hati dan perasaan. Enjoy tak? Contohlah bahasa. Enjoy tak? Siapa makan nasi tak ada hati dan perasaan? Dia makan tu macam lembu kambing kan, tu kan. Ada macam tu. Sedap, sedap ni. Wah. Saja saya gayakan bunyi mulut tu, sorry lah kan. Dengan hati dan perasaan. Takkanlah makan dengan hati dan perasaan, tapi sebut Tuhan tak ada hati dan perasaan. Tapi memang kalau kita berhati, itulah masalah itu. Itulah cabaran kita. Itulah dugaan kita atas hukum ini. Dan jangan tak tahu, itulah antara halangan-halangan yang menyebabkan kita tak capai maksud dan tak boleh capai apa yang Nabi SAW ajar kita. Tutup guru para ulama asuh kita tu tak capai tu ni Pasal lebih pada nafsu, lebih pada gangguan syaitan. Syaitan tu nafsu, banyak awal nafsu kita layan hak ni jadi bodoh ni, layan hak ni jadi bodoh ni, layan hak ni jadi bodoh ni, sampai bodoh berlapis kita, berlapis-lapis kita ni. Nak buang lapisan-lapisan bodoh kau ni, bodoh kau ni, bodoh kau ni, bodoh kau ni hadan Allah. Petunjuk Allah Ta'ala satu. Dan satu lagi,
Allah memang dia tak pernah sia-siakan kita. Dia sentiasa bagi. Kita pula kadang tak usaha ke atas diri untuk mencapai apa yang Allah Ta'ala kenaki. Itu masalah kita. Pasal apa? Kita duk layan nafsu, banyak buang masa. Apa yang jalan untuk fikir ke dia, tauhid ke dia tu, kita tak buat. Kadang-kadang formula tahu, ilmu ada, tapi kesungguhan tu, tambah nak atas istilah istiqamah. Banyak ni, 300. Hari ni ikut boleh 300 pasal dah dengar kan. 300. Berapa hari boleh 300? Nak istiqamah tu susah. Satu diajar oleh ulama' tu guru kita, asuh. Katalah macam ni, 300 pun susah. Kok tinggi sangat angka tu kan. Bolehlah satu angka rendah dulu untuk mula. Tuan-tuan saya tak tahu, saya sebut guru-guru saya ngaji untuk guru ajar gitulah kan. Allahumma salli. Dia macam kalau sikit bandingan. Orang tak pernah sembahyang fardu lagi. Nak sembahyang 5 waktu terus fardu boleh tak? Kurang-kurangnya maghrib pergilah masjid. Buah pergi gitu kan. Tapi tak boleh macam tu kan. Pasal tak boleh. Sembahyang fardu tak boleh macam tu. Sembahyang fardu mesti 5. Mana boleh 3. Nama pun fardu. Sunat macam tu lah. Sunat. Tak kena sebu kat fardu tu. Tapi kalau nak belajar jugalah, habis-habis malas daripada tak ada langsung sembahyang fardu, kau belajarlah buat maghrib. Pujuk-pujuklah diri. Ayat pujuk tu macam tu lah. Tapi sepatutnya je dah, sembahyang fardu ni boleh tinggal, gila buah pi bahasa tu. Sunat. Kau boleh ba'diyah, habis-habis tak ada pun, dah lah main masjid, bantai lah kau boleh kan ba'diyah. Tak ada kau boleh tu, ba'diyah bubuh lah. Jangan pergi buat ba'diyah asar sudah. Dengan ba'diyah subuh. Pasal mengor sangat. Ustaz dia bahasa saya tu. Dan nak main awal tak boleh, masbuk. Tapi ba'diyah yang ada ba'diyah jangan tinggal. Ajar macam tu Ajar pergi masjid. Ajar. Dia ajar. Tapi itulah. Kita punya semangat untuk pergi ajar, pergi buat benda taat ni. Lemahnya. Atau istilah ni lah, ulama' kata apa? Kalau kita buat satu analisa nafsu kita stage apa ni? Lawamah sebelum tu ammarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Atas kata 7 ada sebut radiyah, mardiyah, kamilah. Atas kata huraian macam tu lah. Apa nak sebut? Kita duduk level mana? Kalau memang duduk buat maksiat lagi, sembahyang fardu pun tinggal. Tak usah sembang bab-bab atas-atas tu. Masih amarah. Bab penyakit pun ulama' kita sebut, kan kita belajar ada riak, ada takabur. Orang amarah ni tak usah sembang lah riak dan takabur. Mana ada ibadat dia nak riak. Ibadat pun tak ada nak riak melantang apa. Nak takabur apa? Apa benda nak ada besar pada diri dia? Tak ada benda besar pun. Dia takabur pun dengan pangkat dia, harta benda dia tu. Tapi nak takabur dengan ibadat tak ada. Nak riak dengan ibadat tak ada. Nak ujub rasa hebat diri, hebat menentang apa? Tak ada ibadat pun dia nak rasa dia hebat. Nak ada hebat pun semua dengan benda dunia je, benda batil ini memang gila punya amarah. Orang yang nak bicara bab-bab ilmu sufi, ilmu tasawuf, baca riak, ujub, takabur, sum'ah, rasa seronok dipuji. Dia cerita bila dia ada ibadat, dah ada sedekah, bukan saja zakat, dah ada sedekah, sembahyang sunat, sembahyang fardu, puasa sunat, baca Quran, zikir. Ingat Allah Ta'ala macam ni, terkemuka, solong, khidmat. Orang macam ni datang penyakit-penyakit ni, hasad, dengki orang ni datang penyakit. Ni penyakit apa? Memang penyakit gila babi. Apa dia tak ada semangat nak taat langsung. Memang fardu pun tak boleh nak laksana. Asas iman tu satu ilmu duk majlis ilmu tak boleh datang. Duk mengadap depan TV ya. Tak payah sembah bab riak, ujub, takabur lah. Penat yang mengaji tu. Kau bagi diri kau bagi betul duduk stage apa dia? Kau boleh taat. Jaga sembahyang fardu kau, jaga sembahyang sunat. Tu pun tak cerita bab batin lagi. Baru cerita bab jasad aja. Zikir kau 300 kali. Yang ni, kalau ni kata kita sebutlah 300.
Engkau nak bagi 12, nanti elok bagi 300 tu. Berapa tahun dah kau zikir 300? Baru sehari. Dah sembang lah. Sorry ya, bahasa-bahasa saya tu. Nak tunjuk apa? Banyak lagi. Jauh lagi perjalanan kita untuk pergi menuju Allah Ta'ala. Jauh. Tambah nak jadi ahli makrifat, arif. Yang dia orang sebut makrifat-makrifat tu lah kan. Sampai tak mau semayang tu, ada gila makrifat tak mau semayang. Nak dapat jadi arif dengan Allah Ta'ala ni. Oh. Kalau macam ni kita punya kesungguhan lah. Bila nak makrifah dengan Allah Ta'ala nya. Ada lah. Apa kalau bagi contoh lah. Nak cukur kepala, bagi botak. Tapi satu hari satu helai. Bila nak botak kepala? Sikit bahasa gitu lah. Mesti ada satu perubahan drastik berlaku. Jadi macam ni ya. Dan memang ada tuan, ada orang bila dia sedar ni, dia bangun. Aku tak boleh tidur. Mati bila-bila. Aku kena bangun dah. Tak boleh nak galik dah. Rosak dah aku ni. Dah jauh dibuai mimpi. Ya Allah ampunkanlah aku. Astagfirullah. Oh, terus tukar. Turning point dia bukan 90 darjah, 360 darjah. Pusing terus. Istilah 360 ni terus tukar. Berubah langsung. Tak semayang jadi semayang. Hak fardu tak ada sunat. Qada habis semua. Tukar langsung. Kalau duk merokok dulu, duk merokok, buang pegang tasbih tak? Contoh lah, contoh. Kan? Dulu duk lepak kedai kopi, ni tak ada. Ada lapang yang duk masjid, ada lapang yang duk masjid, ada lapang yang duk masjid. Siapa? Hadan Allah. Allah Ta'ala bagi daya kita. Memang lemah sangat lah kita ni. Yang kita perlu pada orang lain untuk bantu kita. Dengar kuliah, dengar nasihat, dengar peringatan. Ada orang lain datang, kita bagi nasihat ni, oh muncullah kita ada orang betul kita, ada orang repair kita, ada orang tolong pegang tangan kita, pimpin tangan kita, usik kita, motivasi yang kita untuk kita bangun buat taat ni. Okay. Hadan Allah. Jadi ahli tasawuf ni 12,000 dan dikendaki dengan dia di sini adalah menghabiskan waktunya dan masanya. Okey. Jadi 12,000 ni apa? 12,000 dengan bahasa jam tu, 12 jam ni masa dan waktu tu untuk tu lah. Jadi bukan maksudnya duduk pegang tasbih lah, bukan. Ahli sufi ingat pegang tasbih ke? Tak, saya tanya gini. Rasulullah dengan ahli sufi siapa lagi tinggi? Atas soalan lagi macam ni. Rasulullah ahli sufi ya? Rasulullah ahli sufi? Ke ahli zahir ya? Rasulullah ni fuqaha ya? Rasulullah dengan ahli sufi? Rasulullah ahli sufi ya? Rasulullah fuqaha. Maksudnya kalau atas zahir dia tunjuk macam mana? Ada zikir dia pagi petang? Awak tak ada Ada tak batin dia sentiasa ingat Allah Ta'ala? Awak tak ada Jadi ahli sufi paling besar sekali Rasulullah lah. Jadi ahli sufi pun ada datang sufiyun, main mana? Main cerita Rasulullah lah. Ke Rasulullah. Dia nak angkat kaki pun dia kata apa? Tak, aku nak rasa angkat kaki ni, melangkah kaki. Aku nak angkat ni, aku nak letak ni. Aku nak angkat pun, aku tak rasa aku angkat. Aku rasa Allah yang beri aku kekuatan angkat. Nak letak pun, aku tak letak kaki. Melainkan Allah yang letak kaki aku. Bukan, aku rasa, memang aku rasa Allah yang letak kaki aku. Bukan aku yang letak. Tak ada daya upaya aku nak letak. Dan mati aku boleh ada antara angkat kaki dan letak kaki. Tu dia punya sufi dia. Sufi dia macam tu. Tauhid dia macam tu. Betapa bersih dan murni hati sanubari dia, perjalanan tauhid dia. Tu yang dia berjalan bukan macam kita berjalan. Dia berjalan tu dengan tafakur. Seolah-olah sedang bawa benda berat atas kepala. Pasal sentiasa hadir hati ke Allah Ta'ala. Makan pun dia nak rasa dia angkat tangan nak suap mulut ni pun aku tak boleh angkat nak masuk ke mulut dah. Mulut ni nak konyah tu. Aku nak buka ni pun min ghairi haulin minni wala quwwah. Macam tu. Kalau dah berjalan macam tu, makan macam mana? Melihat macam mana? Nak angkat kelopak mata pun tak boleh aku angkat kelopak mata ni, melainkan Allah yang bagi daya upaya aku. Macam ni dia punya iman. Kita belum lah. Tapi takkan kita dengan teori je. Bila lagi kita nak praktik? Belajar. Sikit. Memang nak 24 jam. Belum lagi lah kita.
Jauh lagi lah. Tapi ilmu tu naklah dikutip, kaifiat tu naklah dipaham. Sebab tu apa yang kita faham ni, apa dia nak buat? Yang sangat kurang kat kita ni apa? Latihan. Ilmu kadang dah banyak, tapi latihan yang tak ada. Jadi latihan ni macam mana? Kena belajar untuk keluar daripada lalai, sedarkan diri untuk praktikkan apa yang kita belajar ni setiap hari. InsyaAllah. Itu yang dia kata, kaedah nak bagi keluar daripada lalai tu 300 lagi. Dan belajar 300 bukan kakak tua, tapi hadir hati, mustahdiran. Baik. Bermula yang afdal bagi orang yang Islam bahawa dimatkan dia, yang ni sedikit disebut kaifiat-kaifiat. Orang Islam ni sepatutnya matkan akan dia akan kalimah syahadah ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melainkan jika disuruh oleh gurunya pada tarikat dengan tertentu, dengan bahawa dicepatkannya. Yang ni di atas bimbingan guru. Bimbingan guru. Tuan-tuan kalau dapat latihan, apa saya sebut latihan bersukan lah, nak kuruskan badan gemuk. Nak lari macam mana? Kalau ikut kita lari pantas-pantas, pergi selesai tak? Tak, ada jurulatih dia kata dia, jangan lari macam tu. Kita apa? Lari macam lari jogging saja, pelan-pelan tak apa, tapi lari. Lari laju-laju, sakit tersepak batu ke, terlicin ke, jatuh tersongkor, sakit, kau tak jogging 3-4 bulan lagi. Jangan. Untuk guru kita macam tu. Dia faham perjalanan ni. Kita kadang nak derah je, zikir pun, la ilallah. Jangan. Zikir pelan-pelan dulu. Saya mengaji pun memang untuk guru ajar itu. Prinsip dia tu sama. Bila guru yang atas jalan guru betul ni, sama je prinsip dia ajar. Saya mengaji pun, kalau mengaji pondok pun zikir, kalau zikir lepas subuh ni zikir pelan lah. Kalau dia yang latif yang kafi tu, lepas tu dia zikir lagi pasal dia kepala kan, dia zikir macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir. Laju sikit pun, laju sikit ya. Kalau tambah ada zauk, ada rasa sedap, boleh hadir. Masa dia pula rally panjang ni, cerah macam ni baru berhenti zikir ni. Baru nak mengaji. La ilaha, zikir dia pula. La ilaha illallah. Dia ngaji pondoknya tu. Saya lagi dia, sama tak latihan guru lagi. Tambah dia punya zikir, bukan lepas subuh. Lepas subuh macam tu kat lebih kurang ada. Ada zikir sebelum subuh. Lagi slow. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni pun laju slow lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirkan dalam hati apa yang kita belajar. La ilaha illallah. Pagi memang zikir tu. Tengah hari laju sikit lah. Afdalul zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka menyusun zikir tu dengan kaifiat, dia tahu cara. Itu dia nak sebut. Asalnya afdal pula mat kan. Melainkan kalau guru suruh dicepatkan. Jadi bila guru suruh, maksudnya mesti ada tarik, ada kaifiat, metodologi tertentu kan. Dia mesti ada jurulatih, ada mursyid latih. Kita ni kadang sombong tak mau dengar nama mursyid. Padahal kalau nak jadi ahli sukan boleh je ada jurulatih. Siapa nak ajar saya? Pandai pula cari orang nak ajar ya. Nak jadi, nak ambil SPM, siapa nak ajar saya? Siapa nak bagi kelas tuition kat saya? Pandai nak cari guru kelas tuition. Tapi zikir tak apa, kita zikir aja. Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Tak kucing hang. Zikir tak nak ada orang ajar. Tak nak ada guru nak masuk. Ngaji pun kalau boleh, ngaji akademik, pandai je cari kelas tuition. Ada je guru pensyarah, buat latihan begini-begini, buat tesis assignment macam ni dengan pantauan guru.
main bab agama ni tak ada guru. Main belajar sendiri, baca buku sendiri, dapat topik hidayah sendiri. Mana mau pasti gagal lah. Pasti gagal. Tambah pula nak tadabbur sendiri. Tadabbur tak ada dia tak jadi tadabbur. Bohong. Silap jadi syirik, kufur pula. Pasal faham zahir ayat. Fiqh pun buat sendiri, tasawuf buat sendiri, akidah buat sendiri. Kalau ngaji akademik pandai lah berguru. Sikit saya sebut macam tu. Jadi maka wajib atasnya. Kalau orang yang berguru ada guru asuh, tengok asuhan guru lah. Jadi kalau ada guru, wajib atasnya untuk mencepatkan di atas kira-kira panduan guru. Guru ni tambah guru yang ajar kita yang profesional. Dia dah lalu latihan, matang dah dia lalu. Kalau dia kata tak salah cepat-cepat, engkau ni kalau cepat pun tak guna. Yang penting hati hadir. Belajar zahir punya zikir, satu, belajar hati hadir. Apa yang kita dah belajar, kuliah yang dia dah bagi, dia kata apa? Hadirkan hati. Hidupkan hati. Sampai kita boleh rasa apa yang kita sebut tu masuk dalam hati. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa? Tak ada bersifat uluhiyah melainkan Allah. Makhluk ni asal tak ada. Makhluk ni Allah yang bagi ada. La ilaha illallah. Masuk pelajaran tu. Allah kuasa. Kita ni lemah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Khalaqat Allah Taala ciptakan kita mimma imahin. Aku ni kedudukan aku hina daripada air mani. Air mani keluar kot lubang kencing. Dibesarkan aku dalam rahim ibu, keluar kot lubang haid nifas. Oh, inilah aku. La ilaha illallah. Itu dia bagi akal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dia bagi kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh melihat. Bagi hati dan perasaan. Ni besar. Khalqan min ba'di khalqin. Lepas satu kejadian boleh mengangkat, jalan, berlari, badan besar, balik, remaja. Dah nak tua balik ni. La ilaha illallah. Hinanya aku. Allah ni, subhanallah, tak ada kekurangan pada dia. Belajar, hadir kan tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh, hadir kan. Kalau nisbah murid, wajib ikut perintah. Tambah guru kata, engkau tak boleh zikir laju. Kau zikir pelan. Nak buat high ni ya. Tak, habis. Kau tak nak ikut cakap guru, kau ikutlah nafsu kau. Memang ada orang nak zikir ikut kepala otak dia. Tak, kaedah kita berguru, serah diri kat guru, apa guru asuh, ikut. Kau nak pandai tak mau pandai. Cuma ni, kau bagi betul lah siapa guru kau. Kalau guru kau Wahabi, mana ada zikir ni? Zikir Allah tak ada manfaat. Mana ada Nabi zikir Allah. Habislah kau. Guru kau Wahabi. Habis ya? Ni apa bid'ah zikir ramai-ramai ni? Oh ada para sahabat tabi'in kata, halau balik rumah. Kata dia, berbaik engkau zikir kau. Kira maksiat yang kau buat daripada duduk zikir. Oh, sampai macam tu. Guru Wahabi rupanya, Cik B. Habis bila nak jadi PK, tasawuf memang tak jadilah. Ahli tasawuf, ahli sufi ni, dilekeh-lekehnya, dipelekehnya. Bahkan dia kata ayat acak kan. Kau ikut dah Cik B. Habis. Guru kau setan. Dan telah datang warid daripada Nabi SAW berkata, La ilaha illallah. Dimatkan dia. Rasulullah ni sebut la ilaha illallah, dipanjangkan dia. Cetakan kitab ni lah, susah, ada titik lebih lah apa. Dimatkan akan dia, dipanjangkan la ilaha illallah ni. Diruntuhkan oleh Allah Ta'ala baginya, bagi siapa yang mematkan la ilaha illallah ni, 4,000 dosanya daripada segala dosa besar.
kalau kita belajar hadis, ada hadis yang cerita fadail zikir dengan mematkan macam ni, diampunkan 4,000 dosa daripada segala dosa besar. Tu seingat saya lalu-lalu kitab ada, memang antara yang sebut ni Syekh Ibn Hajar, dia kata tak dapat tidak, sehari sekali jadilah sebut dengan panjang, la ilaha illallah. Cari masa yang sesuai lah. Masa awal sesuai, dia memang awal subuh lah. Sebelum subuh lah. Ajar sekali ya. Tu sekali, kalau boleh banyak kali. Tapi jangan tak tahu lah, selalu tangkap mata lah. Gitu lah. Kalau sedar, insyaAllah. Bahkan memang sedap sekali zikir lambat. Bukan itu. Zikir lambat tak best. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Kalau saya tak sedap. Macam mana dah tua, sebuah pergi saya tengok. Saya guru buat misal kanan dia sebut benda keliling kita. Dah tua, gigi tak ada. Dia makan ni sedap, bukan makan banyak-banyak. Kan? Makan sedap ni kat mana? Kat mulut. Apa nak buat? Kunyah lama. Tambah gigi tak ada. Gigi kurang tak ada. Nak pergi hancur ke gigi depan ni? Sebiji nasi tu, gigi depan. Gigi kacip je ada. Kurang tak ada. Habis kosong. Tambah makan kacang macam mana? Kulum je lah. Sinjam tak habis gigi. Saya sebut ni, saya tahu. Masa mak saya makan kacang macam tu. Gigi tak ada. Kacang rebus apa. Tu pun kau boleh hancur betul. Gigi tak ada. Bolehlah nak rasa kacang. Nak rasa nikmat konyoh tak ada lah. Nak crunchy tu tak boleh rasa lah. Nikmat tu tak ada lah. Macam mana pun. Kalau rasa pun, sedap makan ni kat mana? 2 inci lah. Sini lah. Masuk dalam ni tak sedap lah. Nasi sepuyuk jom makan. Sedap macam mana? Walaupun 3 mulut dia makan. Saya nak cerita apa ni? Zikir biar lambat. La ilaha illallah. Hadir semua tu, best tu. Tuan-tuan tak tahu. Sedap tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita orang tak pernah rasa sedap makan macam tu. Tak pernah rasa sedap makan tu dengan kunyah lama tu. Yang tu tak ada gigi, tak sedap. Ada gigi, boleh makan laju, tapi makan sedap. Tu paling best. Dah tua memang tak larat, zikir lambat. Lain. Ni orang muda, boleh zikir laju, tapi zikir slow. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya zikir kat ini lah. La ilaha illallah. Kat sini latihan macam tu tak ada. Tapi baca kitab Tok Guru jumpa, dia sebut lah. Ni. Banyaknya yang tu latihan sendiri lah. Tu yang bila kita pergi ikut kumpulan jemaah, ada rupanya ada lagi madrasah-madrasah yang latih macam tu. Memang ada. Baik. Maka ujar segala sahabat bila Rasulullah cerita. Jadi hadis ni saya sendiri pun bukan ahli hadis nak pergi semak-semak hadis, tapi atas kita percaya ulama-ulama Tok Guru ni dia tak akan sebut bila dia kata ada warid datang Nabi pernah ajar untuk matkan la ilaha illallah ni dengan kefadilat macam ni. Ada je hadis tu. Cuma kalau jadi Cik B, hadis ni maudhu', hadis ni dhaif, doleh tak nak buat amal. Lantak engkau lah, engkau tak nak beramal. Memang dia orang ni pun bukan ahli amal. Semua tak boleh amal. Bid'ah. Apa amalan ni pun saya tak tahu lah. Wirid lepas mayang, bid'ah. Zikir, bid'ah. Selawat pun bid'ah. Yang ni masuk neraka.
Ya ni mau masuk neraka. Yang masuk syurga ni buat apa? Main snooker. Tengok main game. Habis tu bid'ah semua. Main teruk. Dia tengok puak Arab. Hak Wahabi main teruk. Semua bid'ah. Tak boleh. Saya merepek lagi buat tu. Baik, maka ujar sekali sahabat. Sahabat ni bila dengar Rasulullah kata, ya Rasulullah, maka jika tiada suatu daripada dosa besar tak ada. Maka sabda Nabi SAW, diampunkan oleh Allah Ta'ala akan ahlinya, isteri dia, termasuk ahli ni atas setengah ulama kata anak-anak dia, dan juga orang yang sekampungnya. Dengar disebut, begitulah riwayat Bukhari, bukan Ibnu Majah, bukan Mustadrak Hakim, bukan apa lagi, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, apa lagi, bukan siapa tu, Al-Bazzar, bukan tak ada siapa, riwayat Bukhari. Ya. Kalau kita lah kira, kita pun dengan hadis kita pun Bukhari baru tak pernah tempuh satu ulama kita memang hadis ni semua dalam disebut riwayat Bukhari. Tak percaya pergi cari itulah. Kalau saya pun tak rajin cari, tapi kita beriman tok guru dia sebut apa dia, memang dia ada sandarannya, mesti ada benda yang disebut tu, ada tempat ambilan. Saya tak baca kitab macam ni, baik lempar parit Wahabi dia orang lempar parit kitab macam ni. Sikit. Maka adab yang berzikir itu seperti kata musannif bahawa ia hadirkan makna. Nak hadirkan makna macam mana? Macam mana nak hadirkan makna? Zikir dengan mat dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekalipun nak 14 tu kot jadi susah pula. Bahkan jadi sesak nafas pula kan. La ilaha illallah. Memanglah susah kan. Tapi jangan ini pun saya ngaji ada setengah guru kata apa. Sesak nafas tu belajar untuk kita nanti nak mati. Bukan kita bernafas macam ni tau. Kita bernafas nanti sesak nafas memang jadi bila nak mati. Kita dah biasa dah berzikir, tetap berzikir orang Ta'ala sampai sesak nafas macam tu. La ilaha illallah. Kita dah biasa ada situasi nak menafas punya susah, tapi masih Allah. Nak tersekat nafas tu susah. Memang kita pernah berzikir macam tu. Kita pernah ada experience kita zikir macam tu. Zikir lah. Kita tahu. Oh, itu ke kelebihan dia. Kita dah ada latihan. Kalau orang tak latihan, oksigen. Macam tu. Doktor. Dia tahu doktor. Kita dah biasa la ilaha illallah. Memang hadir Allah wujud. Aku ni diwujudkan. Mati. Oh, siap. Dah ada latihan zikir. Satu kita tak pernah lalu, tak ada experience, kita tak tahu macam mana nak buat apa benda. Jadi antara yang disebut ni macam mana? Hadirkan maknanya dengan hatinya. Jikalau dengan ijmali sekalipun. Satu, hadirkan makna, bukan terjemah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan. Tak faham, tobat dengan jeleng. Hadirkan makna. Makna tu, bayang nak la ilaha illallah tu, nak himpun semua tu. Tu saya kata, saya memang bukan ada keupayaan untuk hadir semua. Orang yang memang dah zauq, rasa sungguh ni, dia sebut la ilaha illallah tu, dia boleh rasa hebat terus ke orang salah. Kita belum lagi nak rasa hebat apa. Inilah kata dia halnya jika kuasa ia atas menghadirkan akan dia, maka jika tiada ia kuasa menghadirkan akan dia, maka jangan ia tinggalkan akan dia akan zikir tu. Zikir jangan tinggal, walaupun makna tak boleh hadir dalam hati, zikir jangan tinggal, tapi mestilah ikut tertib macam mana yang diajari. Apa dia? Zikirlah dengan perlahan. Afdal tu mat dengan dia, hadir dengan dia. Orang kafir cepat-cepat siapa? Supaya cepat masuk Islam. Itu je.
Nak ajar kalimah syahadah tak payah ajar dia asyhadu alla ilaha illallah. Itu ajar. Orang nak mati pun tak sunat talqin panjang-panjang. Mengucap apa? Pak Long, mengucap Pak Long. La ilaha illallah. Tak payah zikir dia panjang-panjang, tak payah talqin panjang-panjang. La ilaha. Itu dia, bukan kita. Kalau tak kuasa hadirkan, tak hadir pun hati tak hadir ni. Jangan tinggalkan akan dia akan zikir. Kenapa? Kerana jikalau lupa ia dengan hatinya, masih ada pada mulutnya. Yang ni yang perkataan ulama kita. Memang ulama-ulama sufiyin kita, Syekh Ibn Athaillah dia tahu. Jangan tinggal zikir ni walaupun hati tak hadir, kerana tak mustahil Allah Ta'ala akan angkatkan zikir yang hati tak hadir kepada zikir yang hati hadir. Tapi zikir yang tinggal. Dah hati dah hadir, zikir yang ni daripada dia akan zikir mulut akan bawa pada zikir hati, zikir qalbi boleh bawa pada zikir hakiki. Ada macam-macam istilah ulama kita sebut macam ni. Jadi jangan tinggal zikir. Maka jika tinggalkan akan dia zikir dengan lidahnya, nescaya lupalah ia dengan zahirnya dan batinnya. Kalau mulut tak zikir, mulut tak zikir, batin jauh lagi. Na'udzubillah. Jadi faham tu kena banyak lah. Tu yang ada isyarat dalam hadis. Antara orang yang mulia ni, Allah Ta'ala bagi naungan akhirat esok ialah orang yang mulut dia sentiasa basah dengan zikrullah. Nak isyarat pada apa? Mulut sentiasa basah dengan zikrullah. Kalau mulut basah dengan zikrullah, maksudnya memang ada hati dia dengan zikrullah. Dia lisanan ratiban min zikri, mulut yang sentiasa basah dengan Allah. Yang tu pun bahasa tu, bahasa sastra tu, bukan mulut basah sentiasa penuh air liur kan. Istilah mulut sentiasa basah dengan zikrullah, dia ada di dalam lazim daripada mulut basah. Apa dia? Hati sentiasa ingat Allah. Panjang tu kalau saya syarah-syarah bab bahasa tu, tapi antara lazim daripada makna mulut sentiasa basah dengan zikrullah. Apa dia? Maksudnya hati sentiasa hadir dengan Allah. Hadan Allah. Baik. Hatta, jadi disuruh zikir ni sampai tahap mana? Hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi, hingga bercampurlah ia zikir la ilaha illallah ni serta maknanya dengan dagingnya dan darahnya. Bahasa orang tua kita apa? Zikir ni jadi sedarah daging dah dengan kita. Tengok je air mengalir, la ilaha illallah. Tengok air paip, air bukit tu mengalir, la ilaha illallah. Tengok apa pun, kalau dah biasa latih, hadir hati kau orang Ta'ala. Satu, orang dah sedarah sedaging lah. Saya belum lagi, kena bawa. Hadir kan, paksa. Tengok pokok sawit, dia boleh nak jadi. Tengok kuda, tengok arnab, tengok ayam. Tengok kita pun, tengok ulu rama. La ilaha, terpacak kau. Kalau aku cabut, aku tak boleh dah bubuh. Ya Allah, kau tumbuhkan bulu rambut. Tak panjang-panjang pada dulu, aku tak pernah tengok dia panjang macam rambut aku panjang. La ilaha. Tengok bulu rambut boleh dapat ingat Allah Ta'ala. Tengok kulit ada keluar peluh, boleh keluar air pada kulit aku. La ilaha. Kulit ni lain. Ada cap jari, ada lain tak tu. La ilaha. Boleh? Ya. Biar ajar. Tak ajar, tak mahu ya. Jadi jalan kita nak ingat Allah apa? Ingat makhluk, ingat Allah. Pasal makhluk natijah daripada perbuatan Allah. Tu sepil sar. Makhluk ni natijah daripada perbuatan Allah. Jadi bila makhluk natijah perbuatan Allah. Kalau tengok saya pakai ridak ni, saya je pakai ni. Tengok ni ingat saya. Kita lah misalnya orang bini duduk jauh, contoh kan. Selalu dia pakai tudung ni, kita suka tengok dia pakai tudung ni, macam mana? Kau tak boleh kampung, tudung tu mai. Tudung tu mai. Tengok tudung ingat dia. Ini dia ni. Tidur pun peluk tudung tak apalah. Sorry saya sebut itu memang ada sikit orang tu ni bagi ni. Orang tu saya lah. Tengok ni. Nak buat kerja pun tengok tudung. Tengok awet lain pun tak ada. Ini tak halal untuk aku. Yang ni halal untuk aku. Tengok tudung mana ada.
Ajar. Benda tu dia ajar ni atas Tuhan. Kalau kita tak bawa macam tu, bini duduk depan tak boleh tengok mata dia lain Itu dalam konteks bini kan. Dalam konteks zikir Allah Ta'ala sama. Keedah kita nak ingat Allah Ta'ala, kita makhluklah jalan untuk ingat Allah Ta'ala. Mana nak boleh pergi direct, boleh hadir hati ke Allah Ta'ala, bukan macam tu. Hadir hati ke Allah Ta'ala ni, orang yang profesional boleh buat itu. Kita ni tak ada. Kita jalan, kita nak hadir ke Allah Ta'ala ni, tengok makhluk, ingat Allah. Tengok makhluk, ingat ke Allah. Tengok makhluk, ingat Allah. Tengok anak, tengok mainan anak, ingat anak. Ni mainan anakku, ni mainan anakku, ni mainan anakku. Ni anak yang suduh, ni anak nombor 2, ni anak patung dia, ni anak patung dia. Ni bantal busuk dia, ni bantal busuk dia. Kan macam tu kan? Sama lah. Ingat, ni makhluk Allah. Allah cipta pokok, Allah cipta matahari. Semua ni untuk aku. La ilaha illallah, alhamdulillah. Tu jalan nak zikrullah. Kalau sebut Allah, Allah. Apa jalan kau nak ingat Allah? Memang ada jalan. Allah wujud, Allah kidam, Allah baqa'. Kadang-kadang susah. Tuan-tuan saya tak tahu, saya sebut saya lah. Baik ingat pokok ni, ingat Allah bagi sediakan pokok untuk aku. Allah untuk keluarkan oksigen. Keluar buah, buahnya ada buah lah. La ilaha illallah. Macam mana ada buah, ada air pula dalam tu. La ilaha illallah. Ulama ada isi pula. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Antum anzaltumuh. Bukan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu ke tumbuhkan pokok ataupun engkau lah ya Allah tumbuhkan pokok. Tak ada lah kami ni, tak ada apa. Pokok baja pun tak menumbuh, engkau yang menumbuh ya Allah. La ilaha illallah. Tambah persoalan-persoalan tu kita memang pernah belajar. Pernah belajar lalu tafsir Quran. Tunggu kita pun pernah asuh macam ni. Hadirkan semua tu. Tu nak jadi sampai tahap sedarah sedaging. Jadi saya nak sebut kawan tu apa? Keedah dia apa? Ingat makhluk, ingat Allah. Nak ingat macam mana? Makhluk natijah perbuatan Allah. Tu CP besar tu. Kan? Siapa tak faham tanya lain lah. Kan? Fa'innahu yara laha minal asrari wal ajaibi. Ataupun fa'innahu yura laha minal asrari wal ajaibi. Maka bahawasanya ia, orang yang duk berzikir ni, kalau sampai dia berzikir, sedarah sedaging dah zikir ni dengan dia, memandang baginya daripada beberapa rahsia-rahsia dan ajaib. Apa dia rahsia ajaib? Dengar saya sebut. Janganlah duk berangan boleh. Jalan atas air, api, kena cucuk api tak terbakar, boleh terbang atas angin. Bukan itu. Yara min ajaib ni, kita dapat rahsia dan pelik-pelik apa dia? Tu berterjemah dia. Yakni maksud dikenaki rahsia dan ajaib tu apa? Beberapa makrifah. Memang jadi makrifah. Banyak zikir ni apa dia? Kita tengok batu pun, ya Allah batu. Allah jadikan batu. Yang ni kalau merah, yang ni wa minal jibali judadum bidun wa humrun. Ada yang warna putih, ada warna merah, macam-macam bentuk lah tu. Tengok orang duk buat pondok kan. Ada batu halus, ada batu pasir, ada batu kerikil, ada batu granit, ada batu kasyaran. Saya nak sebut tak kerti kasyaran tu malam ni. Ada batu ni lain. Ada simen, ada gebu, ada kapur untuk plaster macam ni. La ilaha illallah. Semua orang taklah buat. Semua untuk manfaat kita. Wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Semua manfaat untuk kita tu. Siapa yang jadi? Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jalan kita tu. Memang akan dapat ajaib dan sarair apa dia? Arif kita dengan Allah Ta'ala. Jadi zikir ni pun bukan zikir nak dapat karamat. Kan? Zikir nak dapat karamat dan benda belik-belik. Bukan itu matlamat. Zikir untuk arif dengan Allah Ta'ala. Istilah ulama kita sebut zikir untuk capai mazkur. Itu istilah. Zikir untuk capai Allah yang kita sebut tu supaya kita dapat. Dalam konteks makhluk, lapar ni sebut apa? Boleh asyik, boleh capati, boleh roti canai pagi ni sedap. Sebut pasal apa? Supaya dapat roti canai. Faham kan? Itu istilah zikir dan mazkur. Kalau ni muda-muda ni ada duit nanti nak kahwin,
sebut kan. Lepas tu hasil kahwin tu tak faham sudah. Contohlah kan. Ada motor macam mana? Ish, boleh motor sweet sedap ni. Tu zikir bila sedap dia? Capai dapat motor. Contoh. Zikir macam mana? Dapat Allah. Macam mana dapat Allah? Faham siapa Allah? Siapa kita? Tak mana dapat Allah ni? Dapat kita faham kebesaran Allah, kehebatan Allah, ta'zim Allah Ta'ala, faham uluhiyah dia. Aku ni makhluk dia. Dia Tuhan. Apa? Kalau dia tak hidupkan aku, tak hiduplah aku. Dia yang hidup, huwal hayyul qayyum. Tu lah dapat Tuhan. Dapat faham Tuhan. Dapat kenal Tuhan, dapat kenal Allah. Dapat hadir hati Allah Ta'ala. Itulah zikir capai mazkur. Namanya. Kalau buat makan, dapat makan. Itu jangan kata dapat pakai. Kereta naik, motor naik. Ni zikir nak capai Allah je nak. Dapat rasa fakir ke Allah Ta'ala. Dapat rasa hina yang kita ni asal tak ada. Allah bagi kemuliaan dekat kita dengan dijadikan kita bagi akal fikiran. Dicabut akal nyanyuk je lah. Semua orang tak suka kita. Ni kalau boleh bercakap macam ni, cuba tengok hilang akal bodoh nak. Kencing berak pun berterabur macam mana? Anak bini berlari. Doa lagi, mampus cepat untuk ni, senang. Buat susah. Jadi pasal apa boleh ada kemuliaan ni? Pasal ada nyawa Allah Ta'ala beri. Pasal ada akal Allah Ta'ala beri. Pasal ada ilmu yang Allah Ta'ala negerahi. Pasal ada kederat, boleh buat kerja sendiri lagi. Boleh pula tolong orang lain pula. Satu ada dapat kemuliaan. Dia kalau dicabut lah macam mana? Siapa teringin kita? Dicabut akal sudah lah. Kederat kuat. Makan kuat. Nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi berjalan. Tapi kencing berak berterabur. Macam mana? Bini menangis-nangis air mata. Merambut-rambut lah. Tak tahulah. Kata dia. 3 tahun dah macam ni. Tu 3 tahun. Baru 3 hari pun dah mengeluh. Tak tahulah. Berobat merata. Habis beribu-ribu, puluh-puluh ribu lah. Hutang tak apa. Habis bergadai apa. Gelang-gelang emas apa. Pasal apa ni? Akal tak ada. Jadi pasal apa jadi mulia ni? Allah yang muliakan aku. Asalnya hinanya aku ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi memang zikir ni akan dapat rahsia dia. Asrar ni apa dia? Dapat arif Allah Ta'ala. Capai Allah Ta'ala. Jadi capai Allah Ta'ala tu apa? Dapat rasa hinanya kita. Dapat rasa daifnya kita. Dapat rasa berhajatnya kita. Dapat rasa memang Allah lah yang menunaikan segala apa yang ada kita. Boleh rasa Allah bagi hidup kita, Allah bagi dengar kita, Allah bagi melihat kita, Allah bagi kederat kat kita. Anak isteri ni semua ketentuan dia. Aku ada anak, aku ada isteri, ada harta. Semua ni tak membantu aku. Semua ni tak ada apa dengan aku. Yang berjasa dengan aku Allah. Allah. Itu istilah zikir capai mazkur. Tu maksud kata tu ajaib dan asrar tu. Dan beberapa sifat yang puji dan beberapa pula karamat yang dikurniai oleh Allah Ta'ala. Orang yang bila dah ada berdampingan dengan Allah Ta'ala ni, memang wakat dia istimewa lah. Bahkan mereka yang kenal Allah Ta'ala ni, kalau ada karamat pun malu dia. Malu dia nak cerita apa benda pelik yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Malu dia. Kalau ada benda pelik berlaku kat dia, dia akan malu. Siapa? Pasal dia kenal benda pelik ni bukan datang daripada dia. Allah yang bagi dengan tanpa sebab. Kalau katalah doa je pun, orang ni sakit, kita doa, ya Allah, sahabat aku ni sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah dia. Keluarkanlah dia daripada bilik ICU. Katalah kita doa kan. Bagilah pernafasan dia yang sempurna, ya Allah. Kita doa pun main-main je. Keluar betul. Macam mana? Bangga tak kalau dia kata, ni aku yang doa dia? Bodoh. Tak arif lagi dengan Allah Ta'ala. Orang yang ada macam mana? Ya Allah, aku minta tak bersungguh pun dengan kau. Jadi, aku kenal, bukan aku ya Allah, kau yang beri. La ilaha illallah. Kalau ada karamat, mustajab doa pun, orang puji pun, mustajab lah doa kau. Malu kita. Maksud apa? Bukan aku mustajab doa, Allah yang beri. Aku tu kan doa, minta ya. Doa pun tak bersungguh pun. Tak ada pun hubungan kasih sayang pun dengan dia. Alah, terlalu dah orang minta. Dia bagi upah lah tu, bagi duit sikit, tolong doa untuk saya.
Contoh saya tak tahu lah. Saya ni orang suruh doa macam-macam. Orang kan rajin pun. Tapi dah orang bagi, orang suruh doa. Yalah. Semayang hajat lah, baca yasin lah. Jamu kami sedap-sedap. Kami dah orang mana bagi lah. Baca lah yasin. Bagi lah, buat je doa tahlil apa sikit. Zikir tahlil pun 11 kali je. La ilaha illallah. Lapar sangat, 11 kali berhenti. Doa pun kelang kabut. Berobrek. Jadi pula tu doa. Orang puji pula. Doa Ustaz Makbul. Alhamdulillah, meniaga saya maju lah. Macam mana? Malu muka. Tak ada menyengih. Tak ada kan. Malu kan. Aku doa main-main. Ya Allah. Makbul kat aku. La ilaha illa anta. Memang kau ilah ya Allah. Kau bagi apa yang kau. Tak ada apa kat aku. La ilaha. Lagi rasa doaif diri. Ya. Satu, kalau ada orang pergi zikir, kejar keramat, memang bodoh. Memang dia tak faham. Taubat pergi ngaji lain lah. Macam apa? Kau tak faham apa dia keramat tu sebenarnya. Di kalangan ahli tauhid, keramat yang ada pada mereka, yang diberi pada orang yang dapat keramat ni, dia bukan dia satu kemuliaan dia nak rasa Allah Ta'ala bagi keramat kat dia. Bahkan dia malu pasal nampak kat dia, tapi pada dia tak ada apa-apa sebenarnya. Dia faham pasal yang bagi semua Allah Ta'ala beri pada dia. Satu Nabi-Nabi Rasul ada mukjizat. Dia bukan bangga mukjizat ada kat dia. Bahkan kata apa? La ilaha illallah. Semua hak Allah Ta'ala. Aku tak ada apa pun. Berimanlah kamu dengan dia. Aminu billahi wa rasulih. Qulu la ilaha illallah. Aminu istaqimu. Qul amantu billahi fastaqim. Dia suruh sebut Allah. Dia tak ada zahir diri dia walaupun mukjizat keluar diri dia. Antaranya kata dia seperti diletakkan Allah Ta'ala akan berkat pada rezekinya, hartanya, hingga menjadi banyak. Yang sedikit tu jadi banyak. Itu maksudnya. Dan mencukupi sikit tapi cukup oleh yang banyak. Dia sikit tapi jadi banyak, sikit tapi cukup untuk orang banyak. Tapi dengar tu, kalau kita lah duk orang bagi banyak, tak cukup. Masalah. Ada benda kat kita tak kena. Tapi ada sikit tapi dapat benda yang banyak. Manfaat yang banyak, hasil yang banyak. Budak-budak ada berapa orang je, tapi hasil dia banyak. Sembahyang terjaga. Waktu ni berkat. Orang ramai, 400 orang. Tak ada siapa nak azan. Tak ada siapa nak baca Quran. Tak ada siapa nak zikir. Tak ada siapa nak kutip sampah. Tak ada siapa nak buang tai. Contohlah gitu kan. Tak ada siapa nak khidmat. Bahkan kawan-kawan, tandas ni dah 400 orang. Punyalah busuk. Contohlah kan. Pakai semua pergi pancut kencing je. Tak ada siapa nak jerih. Tak ada siapa nak macam apa? Oh, jagalah tu. Ada benda tak kena tu. Ada benda tak kena tu. Mana cari orang gaji pula? Siapa ni nak urus tandas? Ya Allah. Yang hampa kencing nak. Hampa lah urus. Nak cari orang tolong basuh. Apa? Jadi mencukupi. Dan dimudahkan dirham baginya dan dinar dan lain-lain daripada itu. Quran mau bagi isyarat dah. Bab ni kata dia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa daripada Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan bagi rezeki dengan sekira-kira tak pernah kita sangka, tak pernah sangka tempat, masa, waktu, orang, macam mana kita tak pernah fikir. Tu saya tak tahu nak saya sebut sikit kalau sebab saya sebut saya. Arnab tu projek tak disangka kan. Belanja makan seguni tuan-tuan RM65. Seminggu 7 guni. Apa tengok kan? Saya mari balik guni. Bukan sikit tu. Saya dulu saya rasa macam kedekut juga. Aku jamu budak-budak ni. Makan Arnab ni. Aku bukan apa duit. Saya bukan ada gaji apa kan. Tapi saya kata, beli lagi jamu lagi lah makan Arnab. Daripada beli ayam cocok atau apa benda lah. Baik kita bagi makan Arnab yang kita bela. Okay. Agak duit habis ya, orang main bagi duit lagi. Bagi pula untuk ustaz. Dia bagi untuk pondok, saya tak boleh makan. Untuk ustaz, terpulang untuk ustaz lah. Saya nak beli apa sangat, nak bagi orang rumah makan beras hari-hari. Dah banyak lah beras pun.
Hari jamu udak-udak boleh ni. Jamu lagi dia orang makan sedap lagi. Arnab, kemarin Arnab, ni Arnab, ni Arnab, ni Arnab. Ni tak sebelah lagi. Kemarin tak sebelah, tak dan. Tak sempat. Apa nak sebut? Jamu duit. Dah. Sebulan kira kalau satu hari seguni RM65. Bulan apa? Ada orang tuang kira itu. Saya punya guni dedak tu. Kira 7 kali 6 bulan RM60 sedang 7 kali 6 42. Seminggu 42 420 ringgit. 800 mau 1,500 agak sebulan. Duit dedak Duit dedak tu. Macam baik sara bini tak tahu sara itu. Habis bagi belanja. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Depan mata tengok. Bukan ada apa pun, saya bukan ada apa. La ilaha illallah. Lagi tengok tu lagi yakin dengan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak kering lagi Sejak beli Arnab ni saya tak kering lagi dedak. Kau ikut nak beli hai. Tak, bukan kerja kita. Kerja kita buat, tu saya kata, saya mengajar. Hampa mengaji lagi betul. Tak mengaji saya halau. Tengok geng-geng kuda pun tak nampak lah geng-geng kuda ni. Esok saya suruh kuda buat balik. Sampai mengaji pun duduk kat kuda. Engkau jadi kuda, baguslah. Kau bawa balik kuda yang kuda-kuda yang engkau akan balik. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai kuda tu engkau jadi kuda. Tak. Biar kuda main mengaji. Kita mengaji mana tuan aku tak panggil lagi. Kuda panggil. Kuda main turut kita. Biar kuda main turut kita. Jangan kita pergi turut kuda. Ya. Betul ke macam tu? Ya, memang akan jadi macam tu. Ada karamat Allah Ta'ala bagi yang tu. Tapi syarat takwa. Kalau kita tak takwa, kita nak naik kuda, kuda tak pergi naik kita. Kuda tak pergi kita naik atas dia. Dia lompatnya, dia terajah. Tapi kalau kita takwa macam mana? Kuda tawar diri. Macam dia bercakap je kat kita. Disuruh kita naik tu. Iya kan. Satu kita tengok ulama-ulama kita dulu biasa ya. Masuk dalam hutan macam mana? Yang jaga dia harimau. Yang jaga dia gajah. Harimau jadi kenderaan dia, bukan gaduh naik kuda. Harimau singa. Harimau bukan besar kita kan. Ui. Begap. Kau takkan dia boleh tumbang ke bawah. Singa. Singa kenderaan dia. Tak payah belajar jampi macam mana nak jinak singa. Kau jinak aja dengan Allah Ta'ala. Singa dalam hutan, Raja Rimba akan jadi hamba kita. Tapi janganlah niat dia bagi Raja Rimba jadi hamba kita. Bagi kita dulu zahirkan rasa hamba pada Allah Ta'ala. Itu aja. Baik. InsyaAllah kata dia. InsyaAllah. Janganlah mengharap sangat keramat tu. Yang penting nak arif dengan Allah Ta'ala tu. InsyaAllah. Ma la yadkhulu tahta hasrin. Kata dia, diharapkan dengan kehendak Allah Ta'ala, barang yang tiada masuk di bawah hinggaannya. Maksudnya, berapa Allah Ta'ala nak bagi? Tak terhingga. Maka ini kinayah daripada mubalaghah pada banyak. Bahasa kata, insyaAllah ma la yadkhulu tahta hasrin ni, maksudnya, kalau dah zikir ni, ingat Allah Ta'ala ni, sedara-sedaging dengan kita, macam mana? Begitu banyak Allah Ta'ala akan bagi limpah kurnia dengan kita, orang pun akan pelik kat kita. Memang orang akan pelik kat kita. Betul orang pelik kata, ustaz ni kita ustaz ni. Dia pun beli protosaga buruk Kita tak ada gaji tapi kita boleh Nak kata besar lagi, tak lah, itulah keperluan aku pun. Hak tu yang terus boleh beli pun kan. Kalau ikut nak kira beli, nak beli besar lagi kan. Padan Tapi yang tu pun padan dah, orang pelik kata. Ada ustaz dah makan gaji apa? Tak ada. Ada dapat bulan tak bulan apa? Jam sendiri atas kata buat agreement. Tak ada. Ada orang nak bagi, orang bagi lah. Itu lah. Ni lah, dulu ada lah juga kan. Ada pun pergi ngajar-ngajar, berapa orang nak bagi? Mana saya tahu dia tak bagi. Kalau kosong pun kosong lah. Di atas kita tak ada niat apa pun. Dia tak bagi kita, dia pula rasa bersalah. Ustaz, saya terlupa bagi sampul. Dia pula rasa bersalah kat kita. Dia tak bagi, sudah. Aku bagi, mari mengajar. Kau tak bagi, kewajipan kau mengajar. Bukan kewajipan kau bagi duit. Tak.
Kewajipan aku aja. Bukan kewajipan kau bagi duit. Yang bagi rezeki aku Allah. Kita punya niatnya tu, dia tak bagi sampul, dia rasa bersalah. Tak apa, ustaz bagi akaun ustaz. Dia kata tak apa, bagi bulan depan. Tak apa, panjang umur saya datang lagi. Jangan ustaz. Dia pula jangan dekat kita. Kalau kita mari, mana duit dia tak bagi 2-3 bulan kena tendang lah tu. Sikit saya nak sebut jalan saya ngaji untuk guru, ajar dah semua benda ni. Benda pun dia ajar apa? Ajar tauhid tu. Ajar buat tu kerana Allah Ta'ala tu. Kata dia, wabillahi taufiqu, dan dengan Allah Ta'ala jua petunjuk. Dan makna taufik itu adalah menjadi Allah Ta'ala pada hambanya akan taat. Jadi taufik itu apa? Dia khalqul ta'ah lil abdi. Dia lah menjadikan kebolehan untuk taat pada seorang hamba. Itu taufik. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kita ni boleh ada kederat untuk taat. Tetap taat dia. La ilaha illallah. Atau kita ni buat zikir. Tauhid dengan Allah Ta'ala. Hadir hati dengan Allah Ta'ala. Kata setengahnya taufik ni Allah Ta'ala menjadikan kekuatan atas mengerjakan taat pada hamba. Okay. Allah Ta'ala menjadikan taat ataupun kekuatan untuk boleh buat taat. Mana lebih kurang kat itu. Saya tak bahas itu. Ada bahas juga situ pun. Ya je lah. La rabba ghairahu wala ma'buda siwahu. Tiadalah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya selainnya. Dengan bahasa lain, tak adalah ilah melainkan Allah. Memang betul lah. Mana ada Rabb, mana yang boleh mentadbir, yang boleh mengurus selain daripada dia. Mana ada? Pasal Allah dia saja yang ada, dia saja boleh al-khaliq. Mana ada Rabb selain daripada dia? Takkan ada. Dan la rabba ghairahu dengan makna la ilaha ghairahu. Siap. La rabba ghairuhu aja tu kalau ikut. La rabba ghairuhu. La ilaha ghairuhu. Tiada yang disembah dengan sebenarnya lain daripadanya, yakni tiada yang bersifat ketuhanan tu. Kaedah kita rabba ilah makna sama. Yang sebenar. Allah sajalah Tuhan yang disebenar, Tuhan yang disembah dengan sebenar, disembahkan dia melainkan ia. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa ahibbatana indal mauti natiqina bihi, natiqina bi kalimati syahadati alimina biha. Kita pohonkan dia, akan Allah Subhanahu wa taala akan bahawa dijadikan kita dan kekasih kita semua. Kasih ni kasih bagaimana? Kasih dengan Allah Taala yang satu lain dengan kita. Yang memang dia atas jalan sebenar, dia pun nak mengaji, dia pun nak belajar, dia pun nak dapat faham Allah Taala, nak kenal Allah Taala, dia pun nak cari redha Allah Taala. Itulah kekasih kita. Minta supaya kita ni dan kekasih kita semua boleh mati bertutur dengan, boleh menuturkan dengan kalimah syahadah, lagi pula mengetahui dengan maknanya. Semua kita ni mudah-mudahan boleh mati dengan sebut la ilaha illallah. Memang faham tak ada bersifat uluhiyah melainkan Allah. La mustaqni an kulli ma siwahu wa mustaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Faham makna ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Mudah-mudahan ditambah rahmat atas penghulu kita. Siapa dia? Badalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak doakan mudah-mudahan tu tera mana? Tiap-tiap ingat akan dia oleh orang yang ingat. Selama mana orang ada ingat, banyak itulah ya Allah kau bagi rahmat ini, dan lupa daripada mengingatkan dia. Sebanyak mana orang lupa pun, sebanyak itulah angka yang rahmat kau bagikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Wa radhiyallahu taala anhu an ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan juga ridha Allah taala daripada segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in sekaliannya. Pasal semua sahabat adalah adil. Semua sahabat ni dapat redha Allah taala radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Sunat kita taradi pada sahabat macam ni.
dan juga atas segala yang mengikut bagi mereka itu. Dan antara yang mengikut tu kita ni. Amin ya rabbal alamin. Ikut-ikut dengan kebajikan, doakan selawat dan salam ni sampai hari balasan, sampai kiamat. Bagilah rahmat, salawat dan salam ni atas Nabi Muhammad, sahabat dan orang yang mengikut mereka ni sampai hari balasan. Jadi sampai hari balasan tu takluk bagi mudah-mudahan diberi rahmat tu. Ditambah rahmat, ditambah sampai hari balasan. Tu. Bukan dengan kebajikan sampai, bukan macam tu. Tapi sampai tu takluk sampai tu ila yaumiddin tu radhiya ila yaumiddin. Kalau solat ila yaumiddin. Itu kaedah macam kita. Baru faham tu tepat. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kata dia pembesaran dan kemuliaan Allah Taala, Allah Ta'ala beri atas segala Nabi yang dia ni pesuruh, atas segala Nabi pesuruh, maksudnya sekalian Rasul-Rasul, dan bermula segala jenis puji itu tertentu dengan Allah Ta'ala juga. Jadi kita pun khatam kita ni semua pun alhamdulillah, dia yang bagi kita kederat, boleh baca, boleh faham, boleh ada kemampuan masa, kesempatan. Telah selesailah daripada menterjemah, ni penterjemah kitab ini dengan yang panih oleh sehina-hina. Memang ditulis panih tu. Panihi. Paniyah. Situ tulis paniyah. Dengan yang paniyah. Paniyah fana lah maksudnya. Dengan yang paniyah maksudnya orang yang binasa, telah menterjemah dia oleh orang yang bersifat binasa oleh sehina-hina hamba Allah Ta'ala. Siapa dia? Muhammad Zainuddin. Ni diguna bahasa dia lah, sehina-hina hamba. Dia boleh rasa hina orang kita, duk rasa mulia. Aku dah berjaya, aku ada PhD. Kita tulis kitab macam tu. Tak. Dia karang kitab sehina-hina hamba. Muhammad Zainuddin As-Sambawi di dalam ditulis ni. Selesai ke mana? Makkah Al-Musyarrafah. Hamba namakan dia dengan nama Sirajul Huda ila bayani aqaidit taqwa. Terjemah dia, nama kitab ni pelita petunjuk kepada menyatakan segala simpulan segala ahli taqwa. Bermula yang demikian tu, dia khatam ni tulis bila? Dengan pinta seorang yang tiada boleh hamba menyalahkan amarnya. Dia tulis ni pun di atas ada orang minta dia tulis, yang dia tak gamak untuk menolak arahan dia dan suruhan dia, permintaan dia untuk menulis tu. Dia tak tulis nama lah di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Itu habis dia. Kita pun selesai hari ni Jamadil Awal pagi Sabtu 2021 Disember 11. Alhamdulillah khatam kita. Dan kita baca Fatihah sama sekali. Hadiah untuk istimewanya kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada pengarang kita yang kitab kita pakai ni Sirajul Huda, juga mempunyai matan Ummul Barahin, itulah Imam As-Sanusi. Itu juga pada segala guru-guru kita yang saya khasnya belajar, terima semua ilmu ni daripada mereka. Dan pada umum muslimin muslimat, mohon kita juga pada Allah Ta'ala dengan apa telah kita baca ni, dapat kita faham, ambil erti daripada apa yang kita belajar daripada awal kitab tu sampailah ke pagi ni, dan dapat kita faham, erti, boleh banyakkan kita berzikir, jauhkan kita daripada maksiat, makin boleh taat. Taat pun bukan saja zahir taat, tapi batin boleh taat. Dapat pula makrifah Allah Ta'ala, hadir hati ke Allah Ta'ala, sentiasa dalam keadaan takwa pada dia. Dan mohon kita, apa yang kita belajar ni dapat sebati, sedara-sedagi dengan kita untuk zikir, dan boleh sentiasa dalam hati kita dengan Allah Ta'ala ni hadir. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لروح شيخ الشارخ ومصنف إمام السنوسي وعلى نيتنا هذه الخاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب المعرفة كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأزكيائك وأخلائك وأحبائك بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.